Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 daripada Diploma Pentadbiran Islam semester 1 ingin membincangkan tentang isu pelaksanaan solat berjemaah di masjid sewaktu era pandemik COVID-19. Solat dalam bahasa Arab bererti sembahyang dalam agama Islam. Solat juga terbahagi kepada dua, iaitu solat fardu dan solat sunat. Solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang balik dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu yang tertentu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Video ini bertujuan untuk menganalisa problematika pelaksanaan solat berjemaah di masjid semasa pandemik COVID-19. Sebagaimana yang dimaklumkan bahawa pihak kerajaan Malaysia telah mengubah tingkah laku dan gaya hidup rakyat yang disebut sebagai norma baharu. Era pandemik telah mengubah 100% kehidupan rakyat Malaysia dalam menjalani kehidupan seharian dengan gaya hidup norma baharu, terutamanya ketika melakukan ibadah solat berjemaah di masjid semasa pandemik. Kerajaan telah membuat keputusan bahawa rakyat Malaysia harus menjalani suasana norma baharu. Risiko yang tinggi akan berlaku sekiranya gagal melaksanakan tertib-tertib norma baharu. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang sesuai untuk membendung isu-isu ini. Isu pertama yang timbul ialah penjarakan saf 1 meter antara jemaah. Terdapat kritikan daripada setengah masyarakat bahawa solat itu tidak sah dan tidak dikira berjemaah kerana putusnya saf. Bagi menyelesaikan isu ini, merapatkan saf tidak termasuk dalam syarat-syarat sah solat berjemaah. Antara syarat sah solat berjemaah ialah berkumpulnya imam dan makmum di satu tempat yang sama. Maka hal ini tepat tercapai dalam situasi solat berjemaah secara berjarak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, iaitu tidak boleh membuat mudarat dan menimbulkan mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terdapat isu segelintir pihak yang berkeras mahu menunaikan solat berjemaah di masjid semasa pandemik COVID-19. Terdapat juga sesetengah pihak yang tidak bersetuju dan merasa tidak selesa apabila solat berjemaah tidak dapat dilakukan disebabkan penutupan masjid. Kita sepatutnya mematuhi arahan yang ditetapkan supaya tidak solat berjemaah di masjid pada musim COVID-19 sedang merebak. Hal ini kerana bersandarkan kepada kaedah fiqh, kemudaratan mesti dihilangkan, iaitu dengan cara berada di rumah. Justeru, solatlah secara berjemaah di rumah bersama anak dan isteri mengikut kadar dan keadaan yang sebaiknya. Terdapat dalil di dalam Al-Quran iaitu berdasarkan surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di samping itu telah wujud persoalan mengenai pahala solat berjemaah di masjid ataupun surau sama atau tidak dengan pahala solat berjemaah di rumah. Terdapat beberapa masyarakat yang berpendapat bahawa pahala solat berjemaah di rumah tidak sebanyak dengan pahala solat berjemaah di masjid. Bagi menyelesaikan isu ini, ganjaran yang sama akan diperolehi bagi mereka yang sentiasa menzalimi solat berjemaah di masjid kemudian terhalang daripada melakukannya kerana takut dijangkiti oleh wabak COVID-19. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang telah mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya iaitu pergi ke masjid, maka tidak sempurnalah solatnya melainkan terdapat keuzuran. Akhir sekali, dalam menentang virus COVID-19, Malaysia dikejutkan dengan satu isu iaitu galakan menggunakan hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman. Cecair pembasmi kuman merupakan cecair atau gel yang digunakan untuk membasmi kuman. Cecair pembasmi kuman ini menimbulkan keraguan dan was-was bagi umat Islam di Malaysia.
Sebagai maklumat tambahan, untuk memasuki tempat awam seperti masjid, diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer dan mengesan suhu dahulu sebelum memasukinya. Berikutan penggunaan cecair pembasmi kuman ini telah menimbulkan beberapa isu iaitu solat tidak akan sah. Dalam melakukan ibadah solat, di antara syarat sah solat yang wajib dilakukan ialah menghilangkan najis yang terdapat pada pakaian dan juga badan. Menurut jumhur ulama yang mengatakan bahawa alkohol merupakan najis kerana ia termasuk di dalam cecair yang memabukkan. Justru mengenai isu penggunaan cecair ini semasa solat ialah tidak najis dan boleh digunakan ketika hendak melakukan solat kerana ia telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Konklusinya, terdapat banyak iktibar yang dapat kita ambil dan dijadikan pengajaran melalui era pandemik yang kita sedang hadapi. Antaranya termasuklah wabak penyakit ini merupakan ujian daripada Allah untuk menguji keimanan hamba-hambanya agar selalu taat kepadanya, mensyukuri nikmat yang Allah telah limpahkan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Hal ini membuktikan bahawa tidak ada perkara yang menghalang kita daripada melakukan solat jemaah. Selain itu, melalui ujian ini, masyarakat Islam di negara ini memuka minda masing-masing bahawa ujian yang Allah berikan ini dapat menguatkan lagi keimanan mereka.